Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar saudara Aisyah, saudara Madam K, saudara Aish Yaqqa, ya, saudara Zamari LC, saudara Maksu, Syah Ibrahim, Anwar Mahmud. Itu juga BRN Siti Azanah, saudara Muhammad Hamzah, selamat malam. Saudara Ibrahim Cik Muda, Puan Syarifah Hafifah. Begitu juga saudara Bunga Yan, saudara Nur Azman, saudara Anwar Muhammad, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din dari Kemayan, saudara Fazil Yub, saudara Kamarul Azhari, saudara Muhammad Kepli, Salam Madani katanya, saudara Abu Samah dari Puchong. Begitu juga dengan Pak Pandey pun hadir sama, Ali Osman, salam dari Melaka, saudara Samsul bin Hassan, saudara Muhammad Faridun Tukiman, gitu juga saudara Hani Abdullah, saudara Abu Samah, Ilyas Muhammad, Puan Hamidah Kamat, salam satu Malaysia, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, Puan Rusmini dari Pontian, Johor, Edi Tahir, saudara Abu Nem, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Joka Karim, itu juga saudara Muhammad Hamzah, selamat malam, saudara apa kupas malam ni, malam macam-macam ada cerita Pak Pandey. Saudara Jason Chu, Azhar Yusof, saudara Mat, Nur Hayati Ahmad, begitu juga Sayulan, saudara Abu Nem, asal selama dari Kedah, saudara Cik CTP, saudara Razali Mat Atan, Salam Madani, Marabiah Abdullah, saudara Abu Nem, saudara Lina Ariana, saudara Richard Bakri, salam, saudara Ahmad Map, saudara Rubidin dan pasangannya, Joka Karim, saudara Mazlan, Wahab Zain, saudara Abdullah, saudara Mazlan Khalid, begitu juga ini Cendrawasih, Waalaikumsalam, saudara Ras, saudara Abiki, saudara Nur Maria bin Haji Asyad, Sabiran Haji Asyad dari Johor. Itu juga Rahim Yusof dari Seremban, saudara Salih Lembang, saudara Rosini Koringot dari Sarawak, Abiki, saudara Fazil Acoy, saudara Ramli Karim, lama tak dengar cerita orang Keluang, saudara Kamaluddin Osman. Salam daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan, saudara Kamaluddin Osman, saudara Nur Ali, saudara DZ Ketari, salam perjuangan, Azizul Mak Yusof, saudara Muhammad Ali dari Tampin, saudara Hani Abdullah, begitu juga Reflesia Himalaya, Waalaikumsalam, saudara Azlan, daripada dia, saudara Azlan, Ali Jawatankuasa bahagian Larut, terima kasih, saudara Azlan, saudara Nazri Abdullah, selamat malam, saudara Vimala Devi, saudara Muhammad Umar, saudara Muhammad Umar, salam, dari Macang, Kelantan, Nora, Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak? Degisan Warisan Gisan, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Saudara Ahmad Faruza, saudara Azlan Yusof, saudara Wan, saudara Pak Dindak, saudara Azwan, saudara Ismail Muhammad, Waalaikumsalam, dari Santai Ikan Bakar di Gombak. Moga perniagaan saudara di Santai Ikan Bakar di Gombak. Begitulah saudara Asma'un cerita kat saya, dapatlah saya ingatkan sentiasa. Saudara Izham, saudara Mon Syarim, saudara Syidi Ahmad. Begitu juga Muhammad Asridir dari Kuantan, saudara Asbah binti Atan, dari Melaka, saudara Muhammad Najib Taib, saudara Muhammad Radhi, saudara Nazri Bazin dari Gombak, saudara Bulan Terang, saudara Abdul Malik Ali dari Bukit Beruntung, Cik Pa Muhammad Noh, saudara Bahari Ismail, terima kasih saudara. Saudara Tengku Nadim, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Muhammad Amin Jack, salam perjuangan. Puan Robiah Osman, apa khabar Bi? Begitu juga Wan Syarudin, saudara Azhar Tok Kaya, Abdul Halim Majid, apa khabar saudara semua? Saudara Kafi Karam, Pak Tam, Kafi Karam, dari Jengka 1, saudara Rahman Karim, Abdul Rahman dari Singapura, saudara Rubiah Osman, Ariel Awi, Waalaikumsalam, Syai Said, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Baik, saudara, hari ini hari Ahad, 20 Ogos, hari yang ke-1251. Virus sebut masih melanda di negara kita. Perinciannya tidak dapat saya berikan kerana masih belum mendapat perkabaran dari Kementerian Kesihatan, saudara. Dan saya rasa mungkin besok. Namun begitu, berhati-hati saudara. Sebagaimana saya katakan semalam, ada varian yang baru ditemui di Eropah dan juga di Amerika. Kita berhati-hati, jagalah kesihatan kita saudara. Saudara Ali Majid untuk semua katanya, insya-Allah. Saudara Nia Idris, Wan Zainuddin, saudara Abi Fiz,
Puan Rosnah Hanim. Itu juga Saudara Hashim Atan, selamat malam, Zulkifli Zon. Saudara, besok kita bekerja. Jangan lupa saudara, besok bekerja. Dan usaha kena dijalankan, mesti berusahalah. Perniagaan terus dijalankan. Seandainya anda mempunyai produk yang mahu saya wawarkan, tak ada masalah. Hubungi Al-Azhar di talian 011330411241. Ini dalam segmen e-commerce saudara. Al-Azhar memasarkan haruman setangi bakurnya. Macam kemian saudara, bila dibakar harum semerbak rumah kita. Rumah yang wangi adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan saudara. Dan Al-Azhar juga memasarkan parfum ataupun minyak wangi yang dihasilkan dari tanah Arab. Dia berasaskan kepada pati kayu gaharu. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan juga simpulan kasih Cik Siti. Dibuka untuk pesanan. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mahu mendapat buah-buahan yang dihantar terus ke rumah anda, harganya lebih murah daripada harga di pasar, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhirnya sekali, saudara, dalam segmen e-commerce ini adalah Popiah Sirih Lady Maria. Rasanya rangup, pedas dan manis, sesuai untuk melabun sambil duduk, pelan-pelan kita makan, mengasyikkan. Harga pun harga rahmah, saudara, tak mahal mana. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203, saudara. Itulah seketika. Terima kasih kerana mengizinkan saya di segmen e-commerce, saudara. Usai e-commerce, kita santuni naluri kehidupan. Ini kiriman teman-teman, saudara. Bukan daripada saya, bukan pemikiran saya. Tapi saya lihat apa yang dicoretkan sesuai untuk perkongsian kita bersama, saudara. Saudara Arif Aziz, dia kata nak join. Apakah saya kenal, adakah saya kenal lagi? Dalam gambar yang kecil, saya tak nampak, tak tahulah, tak tahu, saudara Arif. Tapi rasanya kalau bertemu, pasti saya akan kenal. Sahabat, Puan Hajah Comel-Comel, Sarjan Yusof, saudara Sahab. Ya, jadi saudara Arif, kalau kita berjumpa, mesti kenal. Saya tak lupa pada persahabatan. Kerana bagi saya, ikatan ukhuwah persahabatan itu lebih penting, saudara. Dalam segmen naluri kehidupan ini, saudara, saya nak jelaskan lagi. Saya bukan da'i, saya bukan ustaz. Saya tidak mempunyai tauliah untuk bercakap soal agama. Tapi apa yang saya lakukan adalah membaca tulisan teman-teman yang saya fikirkan sesuai untuk kita kongsi bersama, saudara. Sesungguhnya, di dalam tubuh kita ini ada akal, ada jasad dan juga kalbu. Akal membuatkan orang boleh bertindak lebih baik dan berkesan dalam melakukan apa yang ia inginkan. Sedangkan tubuh pula, saudara, bertugas melakukan apa yang dititahkan ataupun apa yang diperintahkan oleh akal. Jadi sedikit saja orang yang cerdas, kerana orang yang begitu gagah perkasa tetapi tidak menjadi mulia. Bahkan sebahagiannya di antara mereka menjadi hina kerana perbuatan jahat. Mengapa? Sebab ada satu yang membimbing akal dan tubuh yang belum diberkesankan, iaitu kalbunya, saudara. Sungguhnya paling utama daripada manusia ternyata bukan kecerdasan, tetapi yang membimbing kecerdasan otak untuk menjadi benar, yang membimbing kekuatan fizikal menjadi benar, dan dari situlah letaknya fungsi kalbu, hati, perasaan kalbu. Jadi, kalbu menjadi cerdas, tapi belum tentu mulia kecuali kecerdasannya digunakan untuk berbuat kebaikan. Kita menjadi kuat, belum tentu kita mulia kecuali kekuatan yang kita miliki itu dilaksanakan di jalan yang benar. Ingat, saudara, bersihkan hati dan perasaan kita, kalbu, saudara. Dan pastikan akal fikiran kita sentiasa berfikiran yang positif, bukan negatif, saudara. Apa khabar Puan Sakinah, Saudara Jaharudin, Saudara Zekbas, dia kata Tengku Razali cadang supaya UMNO buat pemilihan pimpinan parti. Apa komen saya? Saya kata tak ada masalah. Tapi nak buat sekarang pun kena tunggu edahnya lah, saudara. Selalu lepas 3 tahun. Saya rasa tidak ada masalah untuk Presiden UMNO menjalankan pemilihan. Sebab kita baru saja memilih parti di peringkat bahagian. Baru 8 bulan, saudara. 8-9 bulan yang lalu. Baik, saudara. Kita masuk dalam segmen Mutiara Kata. Ini kiriman Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Kata Tan Sri Osu, ada 2 kenikmatan yang menipu dalam hidupmu.
di mana banyak manusia tertipu dengan nikmat sihat dan waktu lapangnya. Jadi jangan kita izinkan diri kita tertipu. Waktu kita sihat, kita apa? Sebab satu ketika kita akan sakit. Dan kadang-kadang kita memikirkan bahawa kita sentiasa ada waktu yang lapang. Sedangkan ada masanya kita sibuk. Jadi sibukkanlah diri anda dengan melakukan tindakan yang baik dan jangan lupa kepada Allah SWT, pecinta alam dan Allah yang Maha Berkuasa, saudara. Kita santuni pula. Terima kasih Tan Sri Osum, Tan Sri Osum Sukam atas kiriman mutiara katanya. Dan petang tadi Pak Nazil masih setia menghantarkan karya pantunnya pada kita. Terima kasih Pak Nazil. Kata Pak Nazil, beramai berperahu balik sekolah sampai petang setiap hari. Sudah tahu berbuat salah, masih lantang mempertahan diri. Ini masalah orang, saudara. Kadang-kadang kita ni dah tahu kita tu salah, tapi masih lagi nak mengatakan diri itu benar. Itu masalahnya, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, hari senja sampai ditampin, dari lakin berhari raya. Tengok sahaja telatah pemimpin, dahulu miskin, tiba-tiba kaya. Itu pun perlu kita lihatkan juga, saudara. Saudara Sabri sabar, moga semua kibarkan bendera Malaysia. Salam, saudara Ziza Jin. Terima kasih. 2 kuntum mawar. Aduhai, mekar di hati saya. Terima kasih Ziza Jin atas kiriman bunga rose yang begitu cantik. Murni hatinya. Puan Maria Abdul Rahman dan teman-teman yang lain. Jangan lupa like, share dan subscribe. Itulah yang menghibur hati selain daripada kuntuman kasih, kuntuman kiriman bunga-bunga sekuntum mawar merah yang mekar di hati, saudara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Nazil atas kiriman pantun yang nampak kayaknya. Saudara, ya. Jadi kalau berlaku tunggu. Kadang-kadang line tu tak berapa cantik. Sabar juga, saudara. Saudara Irfan Alfa, dia kata kalau gitu ambil teruslah anak Allahyarham yang berhormat sebagai untuk mempertahankan kerusi di situ. Sama-sama kita nantikan, saudara. Tak semestinya kita dalam keadaan hari ini, kita tunggulah. Baik, saudara. Saya ingin mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita khawatir dan bimbang. Kalau wang negara dibelanjakan tanpa had oleh pimpinan, maka negara boleh muflis. Dan peringatan saya seperti biasa. Mesti saya cakap, mesti saya hebahkan. Kalau tidak nanti besok pasti saya akan ditegur oleh peguam saya. Iaitu mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan dalam sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap kiriman ataupun suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak marah, saya tak halang, saya beri keizinan. Tapi mestilah bertanggungjawab. Sama-sama kita tanggungjawab, saudara. Sebab saya khawatir dan bimbang kadang-kadang yang bukan-bukan ditulis dalam laporan tersebut, itu masalahnya, saudara. Dan perlu diingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya lain tak ada sekadar memberi informasi, dan jika ada saya memberi pandangan, memberi kritikan ataupun ulasan, maka kita mestilah berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Tak setuju, tak ada masalah. Saudara Putra Hati dia kata beradik Suwadi bagi tahu ada 5 orang UMNO nak keluar parti. Sabar sekejap lagi, saudara. Sabar, tak ada masalah. Benda-benda begitu akan saya jelaskan. Dan jika anda mau menyantuni dan menghantar kiriman, tak ada masalah. Hantarlah. Cuma gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis sifatnya, yang menunjukkan bahawa kita adalah warga bangsa cinta damai. Apa sahaja masalah kita santuni secara harmonis. Itu peringatan saya. Terima kasih saudara Jaka Linglung, saudara Yahya Ibrahim Mamatap, saudara Muhammad Hassan, begitu juga Emilia, saudara Zul, Yang Maya, saudara Muhammad Ismail. Selamat malam, salam sejahtera dari Putrajaya katanya. Baik saudara, berita pertama saya perlu jelaskan. Berhati-hati saudara kerana mulai awal bulan ini bahawa dari New Delhi saya mendapat berita bahawa pengeksport bawang India merupakan pengeksport bawang terbesar di dunia, dan kerajaan negeri tersebut telah pun mengambil keputusan untuk mengenakan 40% duti ekspor ke atas bawang yang berkuat kuasa serta-merta. Jadi bawang-bawang yang kita pakai sekarang ini saudara adalah daripada simpanan stok yang lama. Jadi bila sampai stok yang baru
ia tentulah akan meningkat harganya, saudara. Jadi cukai tambahan itu akan berkuat kuasa sehingga hujung tahun ini, itu 31 Disember. Sebenarnya saudara, Arab, UAE adalah antara pasaran terbesar untuk bawang India. Selain dia diekspor kepada Bangladesh, untuk negara Nepal, Malaysia dan Sri Lanka, saudara. Sekatan terhadap ekspor bawang adalah disebabkan oleh kurangnya hujan dan terburuk dalam abad ini pada bulan ini, di mana negeri-negeri pengeluaran bawang di India menyebabkan kekurangan bawang di pasaran domestik. Ogos adalah musim kemuncak di India untuk menuai bawang. Di samping itu, negara Pakistan, China dan Mesir adalah antara pengekspor bawang global yang lain. Tapi apabila berlakunya bahang haba yang meningkat di seluruh dunia, maka pengeluaran bawang juga akan terkesan. Sebab itu, Kementerian Kewangan India, saudara, telah pun memperkenalkan duty ekspor. Ini adalah untuk mengawal inflasi runcit disebabkan oleh kenaikan harga sayur-sayuran dan barang makanan yang lain. Jadi ini adalah usaha kedua diambil oleh kerajaan India untuk mengawal inflasi runcit disebabkan harga barang makanan yang meningkat. Bulan lalu India mengenakan larangan beras putih. Itu bukan basmati. Dan India merupakan penyumbang kira-kira 40% daripada sumber beras yang diekspor ke dunia. Jadi kadang begitu, jangan saudara nak salahkan kerajaan saja. Bahawa negara-negara pengekspor bahan makanan bakal meningkatkan duty ekspor mereka, tentulah kita akan terkesan. Dan saya mengharapkan agar petunjuk mata wang, agar ringgit Malaysia dapat diperkukuhkan berbanding dengan dolar Amerika, maka paling tidak pun kalau kenaikan berlaku, dapatlah juga kita pertahankan harga tersebut. Jika tidak, saya penat. Bukan kita saja, rakyat di seluruh dunia juga mengalami suasana yang sama. Saudara, walaupun saya dengar tadi ada orang mengatakan di England ini tidak ada masalah, tetapi England juga menghadapi masalah kekurangan makanan. Itulah keadaannya, saudara Razak Zek. Harga barang naik lagi. Tak boleh nak buat apa. Ya, tapi kita akan menyalahkan pimpinan negara. Jadi saya harapkan agar untuk saat ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna tiada. Jadi kita letakkan di bahu Abang Mat Sabu lah. Datuk Seri Mat Sabu yang memikul sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Itu keadaan secara harga barang saya nampak dengan keadaan apabila India meningkatkan cukai sejumlah 40%, bukan 1% atau 10%, tapi 40%. Jadi harga barang makanan saya jangkakan pasti akan meningkat. Dan menjadi tanggungjawab pimpinan negara memikirkan bagaimana poket rakyat dapat diisi, dikembungkan. Jika tidak, secara tenat, lenjan kita. Secara Bayak Mat, dia kata ada dengar dulu BN tumbang, semua harga murah dengan penghapusan GST. Itulah dulu saudara. Sekarang ni apa jadi? Kadang-kadang kita ni, kita merasakan kita aja yang betul. Itu jadi masalahnya saudara. Kan kita mahu semua apa yang kita hendak, hasrat hati kita ini disantuni oleh pimpinan negara. Tak dapat, maka kerajaan tak betul. Malahan sekarang ni pun saya selalu mengatakan saat ini berempah pula lah pimpinan negara untuk mencari ilham, mencari upaya bagaimana untuk menyelesaikan beban rakyat. Kerana ini merupakan janji yang bawa Perdana Menteri untuk menangani derita rakyat. Tapi kalau barang-barang dari luar negeri yang sampai ke negara kita dengan harga yang agak mahal kerana cukainya, ubi kentang naik, harga beras naik, bagaimana? Dia kerajaan terpaksa mewujudkan subsidi. Bila wujudnya subsidi, maka wang dari kantong negara. Kita kantong negara pun semakin kering sebab hutang. Saya perlu ingatkan pada anda, kerajaan hari ini mewarisi hutang yang besar. Itu 1.5 triliun. Bukan satu perkara yang mudah, saudara. Walaupun laporan yang kita terima, saudara, untuk bulan lalu, saudara, itu bulan Julai, kenaikan KDNK ada meningkat sebanyak 93 bilion, ada lebihan. Tapi kena bayangkanlah saya, 98 bilion nak dibayar hutang 1.5 triliun. Tak ke mana, celah gigi je. Itu keadaannya saudara. Saya harus menjelaskan kepada anda supaya kita faham sebelum kita menyalahkan semua orang saudara. Itu harga bawang, berhati-hati saudara, simpanlah stok dengan baik. Sebab India sudah pun mengenakan cukai kenaikannya. Kita tak tahu apa berlaku di Vietnam.
Kalau Vietnam juga tarik break, tidak mahu mengekspor beras, tentulah harga beras juga akan naik. Kalau Thailand juga, sebagaimana saya katakan 2-3 malam dulu, Thailand sudah berkira-kira untuk mengurangkan penanaman padi kerana haba yang tidak menjadi. Akibatnya petani-petani mengeluh. Dan kita mengharapkan agar beras tempatan ini dapat dipertingkatkan. Stok yang kita beras yang ada pada kita cukup untuk 4 bulan saya. Kalau kita habiskan stok, hilang, keringlah kita, saudara. Itu gambarannya, saudara. Bagaimanapun saya yakin pimpinan negara sedang berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini, saudara. Baik, saudara. Itu kedudukan ekonomi, kedudukan kehidupan rakyat. Tapi nampak gayanya politik, macam saya katakan semalam, tak selesai lagi, saudara. Aduhai. Apa nak jadi negara kita ni, saudara? Sebab hari ini 2 ahli Dewan Undangan Negeri, 2 ahli Dewan Negeri. Yang ini tunggal. Satu daripada UMNO, satu Barisan Nasional. Hari ini membuat sidang media. Iaitu ahli Dewan Undangan Negeri, Kota Lama dan Galas. Iaitu memberi tempoh. Dia memberi tempoh kepada Datuk Muhammad Nasaruddin Daud selaku Menteri Besar Kelantan untuk memohon maaf secara terbuka. Berhubung kenyataan yang melabelkan mereka itu 2 orang sebagai menolak perjuangan Islam. Dia menurut saudara Muhammad Saifuddin Hashim, Adun Galas dan juga Dr. Hafizah Mustaqim, itu Adun yang menang kursi Dun Kota Lama, mereka menyifatkan kenyataan Adun Meranti ataupun yang Muhammad Menteri Besar Kelantan itu amat keterlaluan. Jadi menurut saudara Muhammad Saifuddin, kegagalan Menteri Besar untuk membuat permohonan maaf secara terbuka akan mengundang susulan kepada tindakan undang-undang dan beliau akan memfailkan saman sivil di mahkamah dalam tempoh 7 hari. Dia katanya kenyataan dibuat oleh Menteri Besar pagi kemarin sewaktu beliau menyampaikan kuliah agama di Tara Ilmu dengan mengatakan 2 calon Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang menang pada pilihan raya negeri di Kelantan sebagai menolak perjuangan Islam adalah tidak sepatutnya dilakukan oleh pemimpin tertinggi, pemimpin tertinggi negeri, saudara. Kerana Datuk Saudara Saifuddin mewakili 10,742 rakyat Galas yang mengundi Barisan Nasional dan 9,691 rakyat Kota Lama. Jadi apakah dinafikan pemikiran atau keputusan rakyat di situ? Jadi kenyataan itu, kata Saudara Saifuddin, seolah menentang. PAS seperti menentang perjuangan Islam. Itu adalah budaya takfiri yang boleh memecah belahkan rakyat dan masyarakat. Jadi katanya pastilah kenyataan tersebut menjurus kepada persisian faham, iaitu menuduh pengundi Barisan Nasional sebagai penentang. Sedangkan katanya beliau adalah sebagai seorang Islam yang lahir dari sebuah keluarga Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Begitu juga dengan calon daripada Kota Lama, saudara. Tapi nampak gayanya kalaulah yang Menteri Besar tidak memohon maaf secara terbuka, maka akan berlakulah pula saman menyaman antara wakil rakyat ataupun adun Dewan Undangan Negeri Galas dari Gua Musang dan adun Dewan Undangan Negeri Kota Lama membuat tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar. Kali pertama, baru saja Dewan. Belum bersidang lagi Dewan pun, saudara. Tapi bagaimanapun, saudara, saya lihat nampak gayanya yang Muhammad Menteri Besar masih lagi berdegil dan dia itulah tak ada ciri-ciri. Kalau orang yang baik, orang yang ada sikap fikiran terbuka, kalau itu berlaku, apa salahnya? Budaya kita saling bermaaf-maafan. Apa salahnya? Kalau dia buat satu sidang media, dia kata dengan ini, saya mohon maaf jika tersinggung, jika ucapan saya disalahartikan. Dan yang maksud saya begini, apa masalahnya? Tapi nampak gayanya Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasaruddin, dia seolah menyindir. Katanya, takkanlah koyak. Janganlah mudah koyak, katanya, dalam berpolitik. Dan itu adalah ulasan beliau, saudara. Kita katanya, kalau hendak terlibat dalam politik, jangan mudah koyak. Mengenai tindakan undang-undang, kita tengoklah dulu suratnya. Setakat ini katanya dia belum terima surat lagi. Jadi apakah beliau menanti akan adanya tindakan saman baru nak buat tindakan? Saya rasa inilah saya mengharapkan, sebagaimana saya katakan semalam, saudara, saya mengharapkan kesyumulan Menteri Besar Kelantan kerana beliau cuba mewujudkan suasana sebagaimana diwujudkan oleh almarhum Tan Sri
Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang menyantuni semua persoalan dengan berhemah. Tapi ini tak berlaku nampaknya. Dah start bermula sindir menyindir, kata mengata. Apakah tidak ada noktah antara pimpinan PAS dengan pimpinan daripada UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Macam mana kita nak menjernihkan suasana, bagaimana kita mau maju ke hadapan untuk memperbaiki keadaan. Itu keadaannya, saudara. Saya amat mengharapkan, tapi saya rasa sedikit kecewa lah. Memang sebagaimana saya katakan semalam, saya berbesar hati. Apakah Yang Amat Berhormat Datuk Nasaruddin itu akan mengikut jejak langkah almarhum Tuan Guru Tan Sri Nik Abdul Aziz. Tapi rupanya impian dan harapan saya itu berkecai apabila terdengar ucapan-ucapan yang sindir menyindir saudara. Itulah keadaannya di Kelantan. Sama-samalah kita tunggu apa yang berlaku selanjutnya. Di Kedah pula saudara, apuhai, nampak saya kata tak selesai. Itu keadaannya, tak selesai. Kenapa jadi begitu? Apabila saya menatap media sinar yang melaporkan bahawa terdapat desas-desus ketidakpuasan hati di kalangan ahli-ahli dari Parti Pribumi Bersatu di Kedah berhubung perlantikan Barisan Esko Kerajaan Negeri yang akan dilangsungkan besok di Istana Anak Bukit, saudara. Bagi saya katakan, kalau itu pun tak puas hati, takkanlah tak lantik sangat Esko tak puas hati. Dah menang, rakyat dah bagi anda tugas sebagai wakil rakyat. Rakyat tidak mengharapkan anda menjadi Esko. Itu keadaannya, rakyat tidak mahu anda mengejar jawatan. Rakyat melantik anda sebagai wakil mereka untuk bercakap dalam sidang Dewan Negeri ataupun memperjuangkan kehidupan rakyat. Sebagaimana yang anda dengungkan sepanjang musim pilihan raya yang lalu. Katanya keadaan itu tercetus apabila kabarnya hanya 3 jawatan Esko diperuntukkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri Sanusi kepada parti PBM. Selebihnya kepada parti PAS. Parti dalam Perikatan Nasional, PBM dan Gerakan menyumbang 11 kerusi. Jadi bila dapat 3 kerusi, yang lain tak puas hati. Saya tengok keadaan begitu, cukup-cukuplah, berhentilah bercakap. Sekarang ni masa untuk maju ke depan, bukan berebut jawatan. Kadang-kadang begini, saya tak tahulah, saya tak nak menyalahkan siapa. Apakah Datuk Sri Sanusi melihat bahawa kerana PAS menang besar, maka PAS mesti diberikan banyak kursi-kursi. Kenapa tidak berlapang dada? Macam Datuk Sri Anwar Ibrahim. Walaupun UMNO cuma ada 26 kursi parlimen saja, tapi beliau memberi peruntukan kepada UMNO sejumlah 6 orang jadi menteri dan 6 orang timbalan menteri. Kalau nak menyantuni, tapi saya nampak rasanya perbalai ini akan berterusan. Sebab besar kemungkinan salah seorang daripada wakil tunggal daripada Gerakan, itu Wong Chia Zain, kabarnya akan dilantik. Tapi bagaimana daripada ahli Parti Pribumi Bersatu? Mereka merasakan 11 kursi. Jadi saya rasalah ini menggambarkan, kalau benar itu terjadi, maka ternyata terbukti mereka ini lain tak ada yang mahu merebutkan jawatan. Bukan untuk berkhidmat pada rakyat. Bagi saya, anda dah dilantik sebagai Yang Berhormat, sebagai wakil rakyat. Jalankan tugas. Ada tak ada jawatan, ketentuan ilahi. Selalu saya katakan, rezeki tidak pernah salah alamat. Yang duk bergaduh ni apa hal? Itu keadaannya, saudara. Jadi, tak payahlah saya panjangkan lagi persoalan apa yang berlaku di Kelantan, apa yang berlaku di Kedah. Nanti orang kata tak habis-habis saya mengkritik mereka. Tapi saya memberi gambaran. Saudara Abdul Halim dia kata, adun terpilih bukan Islam, sebab itu tak tahu bersyukur. Mungkin saya pun tak pernah cakap, saudara. Saudara Aib dia kata, kau janganlah, kau je memandai-mandai. Saya bukan nak memandai, saudara. Saya cuma menggambarkan suasana. Bila dapat laporan begitu, saya geling kepala. Saya mengharapkan agar dicernakan satu perpaduan. Bukannya kita mengharapkan perpecahan. UMNO kita terima hakikat. Kita kalah. Tagolek Dok di Kelantan. Wuyuk seruyuk-wuyuknya di Terengganu. Dan kita mengharapkan agar pimpinan di Terengganu dapat melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Itu saja. Kebimbangan saya sekarang ni macam di Terengganu tidak ada semak dan imbang. Walaupun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia masih kekal lagi harapannya untuk membawa pelaburan yang akan dilaburkan oleh syarikat Aramco daripada Arab untuk melabur di Kemaman. Jadi bagaimana kehidupan kalau pemimpin mereka saling bercelaru? Itu keadaannya, saudara.
Saya haraplah benda ini tidak berlaku di Terengganu pula. Biarlah apa yang berlaku di Kedah, kita tunggu besok apa pula komen mereka. Sebab katanya petang tadi Bersatu mau mengadakan sidang media. Nak tanya protes awal lah. Tapi dibatalkan di saat akhir. Mungkin juga sudah ada perundingan. Mungkin gamaknya Tok Sri Sanusi dia faham. Maka mungkin ada satu penyelesaian. Kita harapkan selesaikanlah. Cerita dalam rumah, jangan diheboh-hebohkan. Yang rakyat nak tahu. Saya rasa rakyat Kedah lama sangat mengharapkan ada perjuangan diteruskan. Saudara Hamzah dia kata tak payah sibuk lah negara orang. Saya perlu melaporkan. Saudara Hamzah, jangan saudara nak marah. Saya bukan menyinggung. Saya melaporkan sebab ada juga pelai-pelai saya daripada Kedah. Saya bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur. Saya secara Zahiruddin Ismail itulah. Saya tak mahu nak menuduh gila jawatan dan sebagainya. Tapi saya mengharapkan supaya adanya perpaduan di kalangan pemimpin. Mereka telah dipilih oleh rakyat. Saya bersatu padu saya. Begitu juga hari ini saya macam mana saya runsing melihat bagaimana Dr. Fuad Zakasi dah mula membelasah di kalangan pemimpin UMNO. Apabila kata Dr. Fuad Zakasi, ini bab UMNO pula saya. Datuk Ismail Sabri mendakwa UMNO di bawah pimpinan Datuk Sri Zahid Hamidi lari daripada idealisme asal. Kerana itu katanya UMNO hilang sokongan orang Melayu. Itu kata Datuk Ismail Sabri. Dan bagi saya, kita mesti bersetuju atau tak bersetuju. Jadi Dr. Fuad Zakasi pula dia kata Ismail Sabri salah. Jadi silaplah kerana dia gagal membezakan antara idealisme dengan kaedah ataupun cara berjuang, iaitu uslub. Pun benar juga, tapi bagi saya lah tak perlulah nak bertekak-tekak. Memang kena ingat saja, UMNO tidak pernah mengubah idealismenya. Perjuangan UMNO kekal walaupun di mana ia berada. Soalnya dia dalam perpaduan pun kekal perjuangannya. Kalau disentuh sesuatu yang menyentuh soal kepentingan bangsa Melayu, UMNO akan bingkas bangun. Begitu juga kalau ada sesuatu yang menyentuh soal agama, soal raja-raja. Walaupun dalam satu perpaduan, kita akan bercakap, kita akan bangun mempertahankan. Jadi saya minta lah Datuk Ismail Sabri pun tak payahlah nak keluar kenyataan. Dia pun macam juga Dr. Mahathir, dah pencen jadi Perdana Menteri, sudahlah. Apa nak lagi? Pencen besar. Tiap-tiap bulan masuk dalam akaun. Rumah ada percuma, kereta percuma, wang gaji percuma, driver percuma, bodyguard ada. Nak apa lagi? Kalaulah dia dapat gaji penuh, pencen penuh, katalah dia dapat sebulan 30,000 lah pencen dia. Satu hari 1,000, belanjalah. Pergilah berehat. Dah rezeki anda diangkat sebagai Perdana Menteri. Saya yang berjuang dalam UMNO tak dapat apa-apa pun, tak ada pula kita nak bersungut. Jadi enjoy your life. Tak payah dah. Biarlah sekarang ni negara ditakbir oleh pimpinan yang ada hari ini. Dan sama-sama kita lihat. Kalau tak betul, tak payahlah ada kritik UMNO ini. Ini seolah-olah membayangkan ada hasrat. Apakah anda mau kembali dalam UMNO ataupun anda mewujudkan suasana yang tidak stabil dalam politik UMNO. Itu keadaannya. Akhirnya bila disanggah oleh Datuk Fuad Zakasi. Dalam keadaan begini, saya bersetuju juga dengan pandangan Saudara Roslan Latif. Dia kata, parti DAP, ahlinya tak ramai pun, tak sampai 300,000 pun. Tapi mereka masih lagi terus mendaki Gunung Kejayaan. UMNO punya ahli yang terbanyak. Tapi nampak gayanya kita asyik menyusul ke bawah. Dan dilihat kadang-kadang macam tak bermaya. Jadi tentulah ada satu sebab yang perlu dibetulkan. Itu pandangan daripada Saudara Roslan Latif. Beliau lah merupakan orang lama dalam UMNO. Dia juga runsing melihat UMNO itu berlaku begitu. Saya, ini perlu diperbetulkan. Saya bersetuju dan saya rasa eloklah dijadikan peringatan pada pimpinan UMNO yang ada sekarang. Kaji kenapa kita merusun, kenapa pimpinan parti lain boleh meningkat. Ini keadaan saya. Jadi tapi bagaimana kalau anda meletakkan kesalahan pada Presiden, bagi saya tak adil. Sebab UMNO berada penyusutannya sejak daripada pilihan raya 2018 lagi. Kita hilang kuasa. Dan terus mengelunsur daripada zaman Pak Lah, kemudian zaman Tun Sri Najib, kemudian sekarang ni dah Mansur Zahid. Takkanlah berhenti lagi, naik orang lain pun apakah boleh dipertahankan ataupun dipertingkatkan lagi kemampuan UMNO. Bagi saya kuncinya adalah penyatuan, kesepakatan. Semalam saya dah bercakap, kalau bertanding, bertandinglah dalam ukhuwah kita sebuah keluarga. Yang mana menang,
Jangan menindas yang kalah. Yang kalah memperakui yang menang. Itu saja. Sebab itu saya amat bersetuju dengan pandangan yang mulia Tengku Razali Hamzah. Dia kata tak boleh salahkan satu orang bila UMNO merosot dalam menghadapi keyakinan rakyat. Kerana dia kata semua orang harus bertanggungjawab. Saya bersetuju. Sebab ini puncanya kerana rakyat pun melihat asyik berbalah dalam UMNO pun mereka tak setuju. Dan bagi mereka yang keluar daripada UMNO, sudah-sudahlah. Tapi mereka keluar tu pun kerana nakkan jawatan. Bila tak dapat jawatan, berada di luar, balun UMNO. Itu keadaannya. Ini orang tak pernah mengenang budi. Bagi saya lah. Tapi nak dikata hari-hari pun, orang pun nak meluat pula nanti saya. Jadi saya rasa warga UMNO jangan terpengaruh. Jangan mengikut cakap. Saya dengar katanya ada negeri sebelah selatan tanah air sekarang ni dah mula bergolak dah, bergocak lah. Kononnya kerana adanya pimpinan UMNO yang bersimpati dengan pihak sebelah sana. Bagi saya kalau bersimpati tak ada masalah. Jalan pintu terbuka. Saya selalu katakan biarlah UMNO itu tinggal 10-20 orang pun asalkan mempunyai ahli yang mantap. Yang macam kata Saudara Latif, DAP 300,000 je, ahlinya tak sampai pun 300,000. Tapi mereka mempunyai pengaruh yang kuat. Kerana orang melihat, rakyat melihat kesepaduan mereka, tak ada ngok-ngek-ngok-ngek. UMNO yang punya ahli sejumlah 3.7 juta, tak habis-habis. Berbalah di peringkat cawangan, rebut-rebut jawatan. Di peringkat bahagian, berebut. Mana yang menang, maka yang kalah itu disisihkan. Anak-anak muda yang mahu berjuang dalam UMNO ditepikan. Ada, bukan saya tak dapat laporan bahawa pimpinan peringkat bahagian tak nak terima kalau anak-anak muda yang punya pendidikan yang mahu berjuang dalam UMNO. Dan mereka takut jawatan itu diambil orang lain. Jadi keadaan itulah. Jadi apabila mereka meletakkan hanya untuk mendapat jawatan, nak jaga jawatan, maka akhirnya ini natijahnya inilah yang dihadapi oleh UMNO. UMNO parti yang syumuk. UMNO adalah parti yang jelas perjuangannya. Tetapi akhirnya kenapa ditolak? Kerana orang lenjan dengan pimpinan. Ingatkan dah dibersihkan, sudahlah. Masih ada lagi tali barut dalam tu. Ini masalahnya. Saya rasa pembersihan yang dilakukan oleh Presiden dan pimpinan Majlis Tinggi UMNO tak selesai. Saudara Pailang dia kata yang bawah tak buat kerja. Presiden pula kena letak jawatan. Itu masalahnya saudara. Tiba-tiba saja satu orang. Ini bila kapal ditebuk dari dalam, salahkan nakoda. Nakoda nak memimpin. Dia mana kenal. Walaupun dia kenal semua orang, tapi tak pasti dia akan dapat menyantuni ahli peringkat akar umbi di cawangan-cawangan. Janganlah kita nak marah dia pula. Oh, mesti tanggungjawab. Memanglah dia bertanggungjawab. Kalau tak bertanggungjawab, dia dah larilah meninggalkan kapal. Itu orang yang bacul. Orang yang akan meninggalkan perjuangan di saat baterainya dilanda oleh gelora. Ini bila batera dilanda gelora, dia masih lagi cekal untuk memimpin. Biar 1,000 datang batera ataupun gelora yang melanda, dia akan cekal. Ini sepatutnya kita rasa bangga, tapi tidak. Dipersalahkan. Itu masalahnya, saudara. Dan saya harap, yang paling penting, perangkat ahli akar umbi, ketepikanlah. Saya dah bercakap beberapa malam yang lepas. Yang sudah tu sudah. Kesilapan kita melihat bahawa UMNO itu ladang untuk mengaut keuntungan. Kita melihat bila sampai musim pilihan raya, inilah masanya untuk buat duit. Kalau tak ada peruntukan, kerja tak jalan. Saudara Mak Rajab Zabudin dia kata 300,000 satu hati. 3 juta undi lari. Betul lah sebab balah. Yang mana bertanding peringkat bahagian, kalah, bantuh pergilah. Niat itu tidak baik. Niat mereka menyertai UMNO tak macam dulu-dulu, saudara. Tak waktu zaman kami, waktu zaman saya dululah. Kita berjuang tak ada fikir soal duit. Orang Perak kata raban tebin cari duit, saudara. Hanya untuk menghadiri kalau ada musim-musim pilihan raya kecil. Saya ingat lagi, saudara. Dulu bila UMNO diserang apa semua, kita melarikan hadapan. Yang ini tidak. Siapa dapat tabur, jadi kita akhirnya jadi ayam dedak. Tabur je dedak, datang. Tapi kalau tak ada dedak, bersungut di belakang. Berkokok macam ayam jantan. Telur sebiji pun tak ada. Itu keadaan saya. Saudara soal 1,000 dekat saya, ceruk UMNO jadi AMDAP. Kenapa? Kenapa jadi begitu? UMNO tak pernah jadi AMDAP. Itu masalahnya, saudara. Kita menyuarakan kadang-kadang kita tidak tahu asasnya.
Kalau kita jelas, UMNO nak menyelamatkan negara di saat negara tak boleh nak menubuhkan kerajaan. Kenapa anda tak salahkan Perikatan Nasional yang tak mau bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menubuhkan kerajaan perpaduan? Tapi UMNO yang disalahkan. UMNO yang dah tergolek dok, yang telah pun ditolak, cuma ada 26 kursi saja. Kenapa UMNO disalahkan? Kerana setelah UMNO menyantuni titah kata bentuklah sebuah kerajaan untuk menyelamatkan negara. Takkan kita nak biarkan negara macam mana berlaku Thailand, tak selesai lagi saya. Dah masuk bulan ketiga. Kita paling tidak pun kerana kebijaksanaan pimpinan dalam UMNO. Okey, santun apa saja titah tuanku. Okey, wujudkan dan menghormati demokrasi. Asas demokrasi, Parti Perikatan Nasional Pakatan Harapan, dia majoriti. Walaupun kalah, tak boleh tubuh kerajaan, tapi dia majoriti. Yang perlu disokong sebagai pimpinan ketua. Sepatutnya Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia bersetujulah bersama menerima hakikat demokrasi yang menang walaupun satu undi. Dia menang. Ini tidak. Dia tak mau tubuh. Bila tak mau tubuh, apakah nak dibiarkan kerajaan dalam keadaan in the limbo? Sudahlah saudara, itu keadaannya. Hamizah, sudahlah bertegar, bercakap, melingkup juga. Saya tak kisahlah anda nak marah saya, nak kata apa pun katalah. Tidak ada masalah pada saya. Saya cuma mengingatkan pimpinan saya. Anda mungkin tak suka pada UMNO. Sebab anda mungkin sebelah sana. Saya tak kenal siapa anda. Bagi saya, siapa saja yang hadir dalam war saya ini, saya beranggap sebagai sahabat. Tapi kalau sahabat mencerca saya, mengata itu dan ini, terpulang. Saya tak marah, saudara. Tapi bagi saya, kalau anda rasa kecewa Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, pimpinan daripada parti anda tidak jadi Perdana Menteri, itu terpulang antara anda lah. Tapi saya tak mengizinkan halaman saya ini digunakan untuk mencaci, maki hamun, saudara. Itu keadaan saya. Saya mengajak anda menghormati prinsip demokrasi. Yang majoriti, walaupun satu undi, kena dihormati. Tapi anda masih lagi mengelak untuk menghormati yang ini, saudara. Itulah sekarang yang berlaku sekarang ni, saudara. Dan saya merasakan sudah sampai masanya kita berwaspada. Sebab saya nak jelaskan juga, saudara, ini langkah 7 MP. Saya sebut langkah 7 MP. Wujud pula. Kononnya, ceritanya bukan 5 orang, 7 orang katanya. Untuk mengharu birukan suasana kestabilan politik negara. Kenapa jadi begitu? Dan suka tak suka sekarang ni, saudara, pilihan raya kecil datang lagi. Dalam 26 bulan nanti ada penamaan calon untuk kursi Parlimen Pulai. Dan juga Dewan Undangan Negeri di Simpang Jeram di Johor. Apabila kembalinya ke Rahmatullah Datuk Seri Salihuddin Ayub. Jadi kosong kursi Parlimen Pulai dan kursi Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Johor, saudara. Simpang Jeram dekat dengan Muar. Di Pulai itu dekat Johor Bahru. Maka akan diadakan pilihan raya kecil. Jadi kemudian tak lama lepas itu nanti akan ada juga lagi pilihan raya kecil. Iaitu bagi Dewan Undangan Negeri Don Pelangai di Bentong Pahang. Berikutan berlakunya tragedi terhempasnya pesawat terbang di Alminia, ya saudara. Ini yang mengorbankan Allahyarham Datuk Johari Harun. Pun akan ada pilihan raya kecil. Jadi saya melihat bahawa ketiga-tiga pilihan raya kecil ini tentunya bakal menyaksikan pertembungan yang saya jangkakan lebih dahsyat daripada 6 pilihan raya kecil. Sebab masing-masing nak tunjuk kekuatan. Yang mana mereka yang menang daripada tiga Dewan Negeri, ya saudara, di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Perlis, itu mereka mengatakan ini nak tunjuk kekuatan, mesti menang. Untuk mengeronyok calon daripada Pakatan Harapan, itu daripada Parti Amanah. Dan bagi Pakatan Harapan bersama dengan UMNO Barisan Nasional, maka mereka harus menjadikan ini sebagai jeda waktu untuk kebangkitan. Dan sebab ini penting, sebab ini berlaku di Johor dan di Pahang. Jadi saya melihat gedebaknya pilihan raya di Johor dan di Pahang nanti, memang maha dahsyat, saudara. Dan di sinilah mereka yang ingin konon-kononnya nak menjatuhkan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim di anjung kuasa si Perdana, ini peluang terbuka. Kalaulah calon daripada Perikatan Nasional dapat ditumbangkan, dapat dimenangkan di kursi Parlimen Pulai, bertambah lagi kekuatan mereka daripada 74 kursi kepada 75 kursi. Kononnya terpulanglah pada rakyat di Pulai untuk menentukan ketetapan
apakah mereka bersetuju untuk memilih calon daripada Perikatan Nasional ataupun kekal dalam ukhuwah semangat perpaduan antara UMNO dan Pakatan Harapan. UMNO jelas kerana kursi itu dimenangi oleh Perikatan Parti Amanah, maka biarlah calon daripada Amanah. Sebab kita menghormati keputusan rakyat dulu memilih Amanah. Walaupun kita ada calon kita, Datuk Nur Jazlan. Saudara, tapi kita merasakan, okey, sesuai biarlah. Dan UMNO tentulah akan turun untuk membantu dalam semangat ukhuwah. Sama-sama menyesing lengan. Saudara, di Pulai, begitu juga di Sepang Jeram. Dan saya melihat seandainya berjaya pula di Pulai, maka laju lagi lah langkah 7 ahli parlimen itu untuk menggugat keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya melihat keadaan ini, bukan saya nak mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak, saudara. Tetapi beliau adalah mewakili ataupun memimpin Pakatan Harapan. Dan parti dia menang 82 kursi. Perlu dihormati. Kenapa tak habis-habis lagi? Saya dapat tahu saya. Sekarang ni musim jual beli. Sedang berlaku ni saya. Sedang berlaku musim jual beli. Ahli-ahli parlimen. Ada yang nilainya 30 juta lah, 50 juta. Jika ini berlaku, saya merasakan bahawa ahli-ahli parlimen yang terlibat dalam jual beli ini, saya, mereka mengkhianati kepercayaan rakyat. Sebab itu saya katakan bahawa pemimpin ini mereka melacurkan kepercayaan rakyat yang meletakkan mereka sebagai ahli parlimen untuk memperjuangkan soal rakyat. Bukan memperjuangkan soal parti, bukan untuk memperjuangkan soal siapa nak jadi Perdana Menteri. Tidak. Contoh saya katakan, ahli parlimen Bagan Datuk, rakyat di Bagan Datuk mengharapkan Datuk Seri Zahid Hamidi memperjuangkan untung nasib warga Bagan Datuk. Soal dia nak dipilih jadi Timbalan Perdana Menteri, itu rezeki. Tapi bukanlah terjebak dalam untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rakyat di Tambun memilih beliau sebagai ahli parlimen. Maka dia harus menyantuni masalah kehidupan rakyat di Tambun. Soal parti pimpinannya dapat majoriti di kalangan parti-parti yang lain dan dia diangkat sebagai Perdana Menteri, itu rezeki dia lah. Rezeki warga Tambun untuk mendapat calon mereka jadi Perdana Menteri. Untuk warga Bagan Datuk untuk menjadi Timbalan Perdana Menteri. Walaupun ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Usai saja pilihan raya, maka semua menyatu ni. Setiap wakil rakyat tak boleh pandang, ini dulu tak sokong saya, maka orang macam ni tak boleh kena diketepikan. Saya tak bersetuju. Sebab itu saya katakan, walaupun di Kelantan, UMNO cuma dapat 1 kursi saja, itu Galas. Dan Parti Amanah dapat 1 kursi saja di Kota Lama. Dan apa yang dijanjikan sebagai Perdana Menteri untuk membantu rakyat Kelantan dalam isu air, isu ekonomi, perlu diteruskan. Sebab daripada 9,000 tu, katalah dalam banyak-banyak kawasan tu, tidak ada seorang pun calon daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang hilang wang pertaruhan. Ada beribu yang menyokong mereka. Takkan nak diinayakan orang menyokong hanya kerana majoriti memilih daripada parti PAS untuk menang. Tak boleh diinayakan. Begitu juga macam mana di Terengganu. Walaupun 32-0, tapi tak boleh diinayakan warga Terengganu. Apa yang dijanjikan, nak bawa pembangunan, ekonomi Terengganu dipertahankan, dipertingkatkan, kena bawa. Tapi kalau ada pimpinan kerajaan negeri yang menyeleweng, maka kita harus ambil tindakan undang-undang. Itu yang pasti. Sebab itu saya merasakan, saya, soal langkah 7 ahli parlimen ni, saya rasa ini satu tindakan yang cukup memalukan. Dan saya nak sebut perkataan tak sedap, saya. Amat bagi saya lah. Bahasanya tak tahulah. Kalau nak, saya tak suka menggelar perkataan yang sebegitu, saya. Ini sebuah tindakan yang bacol lah, saudara. Dah sudah-sudahlah, biarlah sekarang ni. Dunia menghadapi masalah ekonomi. Rakyat menghadapi masalah ekonomi. Sepatutnya sama-sama membantu kerajaan. Demi rakyat, lestari rakyat. Ini yang paling penting. Jangan pintikkan diri sendiri. Dan saya amat mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini saya cakap terus terang. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tak suka dengar. Saya kata, sudahlah Datuk Seri. Cukup-cukuplah Datuk Seri turun ke gelanggang, nak bercakap bahawa Datuk Seri mau menantang rasuah. Saya rasa mungkin orang yang terlibat dalam rasuah ni tak suka dengar.
Orang yang mereka ni terlibat dalam rasuah mana suka apabila Datuk Seri mengatakan saya akan ambil tindakan orang yang menyakau, merompak wang negara. Saya ingat begini Datuk Seri. The best thing Datuk Seri laksanakan secara diam-diam. Orang kata baling batu sembunyi tangan. Ambil tindakan saja. Rakyat nak tahu bila nak ambil tindakan ni. Sebab terdedah macam-macam. Apa berlaku pada Jana Wibawa, apa berlaku dalam kepincangan Bistari Net, apa yang berlaku dalam kerajaan dulu, pembelian vaksin, macam-macam ada berlaku. Sekarang ni laksanakan. Orang kata walk the talk. Perdana Menteri harus walk the talk. Jangan takut-takut. Saya rasa, saya yakin, kalaulah tindakan diambil terhadap mereka yang melakukan kepincangan dalam pentadbiran, rakyat akan beri teguh di belakang Datuk Seri. Dan rakyat akan merasakan, yes, this is the Prime Minister. Jadi tak ada lagi mengatakan cakap, tak laksanakan. Ini masalah saya. Saya mengharap Datuk Seri sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Orang panggil PMX lah. PMX. Saya. Dan saya harap laksanakan. Jangan bising-bising. Jangan pergi turun tempat ni. Saya akan pastikan mereka yang melakukan terlibat dalam korupsi, kita akan ambil tindakan. Tak payah cakap dah. Now is action oriented. Datuk Seri diam-diam masuk pejabat, buat kerja. Dan tanya, hari ini nak santuni, tanya Tan Sri Azham Baki, apa cerita SPRM, berapa orang yang telah disiasat. Siasat, bawa ke depan. Tak ada kisah siapa saja tanpa mengenal kawan ataupun lawan. Saudara. Dan perbicaraan Presiden UMNO teruskan. Kita pun nak tunggu. Ini keadaannya sekarang ni, lelaki orang cakap, buka mulut aja. Bohong. Kenapa? Kerana tak nampak. Saya faham. Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak nak lakukan kerana musim pilihan raya, orang akan menganggap satu itu simpati, rakyat akan marah kerana adanya musuh politik, maka dibawa ke muka pengadilan. Nah, sekarang dah selesai. Tak usah fikirlah pilihan raya kecil di Pulai, tak payah fikir pilihan raya kecil di Simpang Jeram, tak payah fikir apa yang berlaku di Pelangai. Itu urusan rakyat tempatan. Yang rakyat nak tahu siapa, mana-mana tangan yang mencincang, maka baru mereka lah yang harus memikir. Kita nak tunggu sekarang ni. Dr. Mazli dah bercakap, Bistari Net ada berlaku penyelewengan. Bawa seret ke muka pengadilan. Kapal LCS, ada orang yang terlibat mengaut keuntungan. Kita tahu siapa. Bawa ke muka pengadilan. Tak usah peduli. Jangan lagi, Bapa. Kita kena walk the talk. Perdana Menteri cakap mesti dikota. Saya tahu Datuk Seri mau menangani kehidupan rakyat yang miskin. Okey, kita bersetuju, kita menyokong. Sebab Datuk Seri mengharapkan bahawa menjelang hujung tahun ini tidak ada lagi rakyat miskin tegar. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Tetapi yang Datuk Seri bercakap bahawa kita akan pastikan mereka yang menyakau wang negara, mereka yang akan merompak harta rakyat, mereka perlu ambil tindakan. Kita nak tengok sekarang ni. We want to see walk the talk. Jadi saya tak maulah dalam keadaan sekarang ini, besok pilihan raya bercakap lagi. Tindakan tak ada lagi. Itu keadaan saya. Tapi rakyat akhirnya tertunggu-tunggu. Bila nak buat? Bila nak buat? Cukup-cukup dah. Time is over now. Dan dalam saat kita menyantuni, sebab bila Perdana Menteri mengatakan nak ambil tindakan kepada mereka terlibat dalam rasuah, itu orang kata menggerakkan ataupun mengejutkan musang-musang yang ada dalam reban ayam. Bahawa mereka sudah dikenal pasti. Musang atau alamak, orang dah tahu aku dalam reban ayam sekarang ni. Dan musang-musang ini akan bersiap segera. Sebab itu, memang bersetuju apabila Datuk Seri mengatakan bahawa ada orang nak menjatuhkan Datuk Seri. Memang betul, siapa yang terlibat dalam korupsi, mereka akan memikirkan the best way, kick him out. Dan ayat terselamat. Tapi selamatkan rakyat. Selamatkan negara. Sekarang ni, saudara. Ini sekarang tidak mahu lagi bercakap. Enough. Kita sedang menghadapi, tadi saya cakap, awal bicara saya. Harga bawang pasti akan naik. Harga barang makan pasti akan naik. So, macam mana? Jangan izinkan rakyat bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni buka mulut je bohong. Ini tak mau. Walk the talk. Kalau memang kita tahu, beri kesedaran pada rakyat, negara mengalami hutang yang begitu besar. Subsidi yang kita boleh lakukan begini. Dan pembangunan tidak dapat lakukan besar-besar. Jerung ini
Cukup saja. Dan yakinlah, kalau Datuk Seri ambil tingkah begitu, rakyat beri teguh belakang Datuk Seri. Mana orang tak sayangkan pemimpin yang tegas menyelamatkan harta negara? Siapa yang tak sayang pemimpin yang memberi kebahagiaan untuk rakyatnya? Ini keadaan. Kalau mereka yang dilihat boleh mengganggu gugat kestabilan negara, cukup saja. Saya tak nak sebutlah zaman dulu-dulu, zaman kerajaan 22 tahun apa semua. Tak payah kita mengulangi, semua orang tahu. Berapa ramai yang disumbat ke dalam. Ada akta itu, akta ini. Kita ada akta. Saya tak silap saya bulan lepas saya dah bercakap. Kita mempunyai akta portal. Laksanakan. Ini keadaan saya. Tak payah. Jangan rasa malu. Do not feel shy. Jangan merasa malu untuk bertindak. Masa untuk Perdana Menteri bertindak sekarang ni, this is the best time. Dan di saat rakyat menderita. Secara lara perantau. Dia kata EPF akaun pun dah penat melalak. Saya rasa rakyat tak tahu ke mana nak cari duit ni. Dan kepada teman-teman warga UMNO, sudah-sudahlah. Ini tidak. Bila datang musim pilihan raya, saya nak bagi tahu, apakah warga UMNO akan turun membantu teman-teman kita yang bertanding untuk kursi di Parlimen Pulai dan juga Simpang Renggam ataupun di Pelangai. Nanti kecapatlah, tak ada peruntukan macam mana nak turun. Kalau inilah saudara adalah seorang yang tidak langsung mengenang budi pada parti yang begitu banyak berjasa pada kita. Now, soalnya, kita dah bersama dalam sebuah pakatan, iaitu Pakatan Amanah dalam Pakatan Harapan. Sama-sama kita tolong, turun ke gelanggang. Terjemahkan keikhlasan kita dalam persatuan. Orang nak kata apa pun, katalah. Orang nak kata UMNO sekarang ni dilembu oleh amanah. Katalah, kita terus bergerak. Sebab bagi kita ini paling penting bahawa ukhuwah dalam kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mesti mantap, kukuh. Itu saja saudara. Ini keadaannya bagi saya lah, cukup-cukup lah. Ini sikit-sikit bila pilihan raya, rakyat merasakan raya. Masa untuk mereka dapat belanja, dapat wang. Hello brother, time is over. UMNO tak ada duit dah. Duit UMNO dah ruyup, dikerjakan oleh pemimpin terdahulu. Saya berapa kali saya nak cakap. Nak mengulang balik pilihan raya lepas. PCP Kedah. Apa ni tak ada peruntukan. Pergi ke Kelantan. Ni macam mana bos? Tak ada peruntukan. Saya kata sudah. Memang kita tak ada peruntukan. Jadi bekerjalah secara ikhlas. Demi untuk parti kita. Kalau kamu sayang. Selalu dulu bercakap. Jangan fikirkan apa yang UMNO boleh berikan kepada anda. Fikirkanlah apa sumbangan anda kepada UMNO. Sedap bercakap. Penuh dengan retorik saja. Bila datang musim pemilihan raya, mana? Seakan tak ada apa-apa kot. Itu satu. Saya dah bercakap bahawa bila ada pemilihan, pertandingan, kita ni mesti bersikap biduk lalu kiambang bertaut. Yang sudah tu sudah. Tak ada. Yang kalah tu akan terus bermusuhan. Sebab itu saya bersetuju. Yang amat berhormat, yang mulia Tengku Razali Hamzah mengatakan kita adakan pemilihan. Saya bersetuju. Tetapi mampukah kita mewujudkan the truth democrat? Adakah sesuatu prinsip demokrasi itu dipertahankan? Ini yang paling penting. Jadi saya lihat saudara, dalam keadaan begini saya cakap terus terang. Ini malam yang keberapa tak tahulah. Saya memuji teman-teman kita dalam Parti Keadilan. Mereka tidak bercakap soal wang ringgit. Mereka berjuang. Waktu saya di Terengganu, saya lihat ada wanita daripada Kuala Lumpur, daripada Batang Kali. Daripada Batang Kali berada di Kuala Terengganu, saudara. Kerana nak membantu memenangkan calon yang bertanding. Ramai, saudara. Itu keadaannya. Saudara Mutazuan, dia kata duit habis buat rifle. Jangan kita tuduh, saudara. Bagi saya sekarang ni, semua orang bergerak. Yang sudah tu sudahlah. Cukup dah kita mengalami kepedihan, rawatlah luka kita. Semoga kemenangan yang akan dicipta oleh calon daripada Pakatan Harapan, walaupun melalui Parti Amanah, anggaplah ini sebagai ubat untuk meluka, untuk merawat luka-luka kita dalam sebuah kerajaan Pakatan Harapan, sebuah kerajaan perpaduan yang untuk menangani kehidupan rakyat, mau menyantuni derita rakyat. Negara harus ke hadapan. Jangan diizinkan orang lain membuat onar, buat itu, buat ini. Cukup. Enough is enough. Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, now is the time, walk the talk. Rasa nak tangkap, biarkanlah penguasa bertangkap.
Ya mereka tiap tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul. Jangan rasa simpati, jangan rasa tak kisahlah pilih kawan ataupun lawan. Siapa saja yang menyalahi undang-undang negara, maka ambillah tindakan. Selamat kita untuk menghadapi hari merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.